Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas saya ada membuat posting di YouTube dan Facebook sebagaimana tangkap layar di sebelah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan ramai yang marah, bahkan sangat marah. Maka dalam video ini insya-Allah saya akan jelaskan apa yang saya maksudkan. Moga-moga ia bermanfaat bagi sesiapa yang ingin mencari manfaat. Jika mereka enggan, moga-moga zuriat mereka mendapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Sebelum itu, bagi sesiapa yang tertinggal kapal terbang, tak mengapa, saya bacakan apa yang saya tulis ya. Yang saya tulis, kenapa menghadiri konsert Coldplay dikatakan maksiat, tetapi menghadiri konsert selawat tidak dikatakan maksiat. Yang kedua itu, maksudnya konsert selawat, okay? Yang kedua itu menjadikan ibadah selawat sebagai hiburan, berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah dan berkemungkinan berdoa terus kepada Rasulullah. Tanya je. Sebelum saya memberikan penjelasan, nampak atau tidak dalam posting saya itu saya bertanya, bukannya membuat kenyataan. Akan tetapi setakat yang saya tengok di kalangan komen-komen yang tidak setuju, tiada yang menjawab secara ilmiah. Minta maaf jika ada, tetapi saya yang terlepas pandang. Tak mengapa sekarang saya jawab soalan saya dengan beberapa penjelasan. Penjelasan pertama ialah erti kata maksiat. Sebagaimana tangkap layar sebelah daripada laman web JAKIM, maksiat dari segi bahasa bermakna derhaka dan maksiat dari segi istilah ialah perbuatan yang membawa dosa, iaitu yang bertentangan dengan akidah, syariat dan ajaran Islam. Sama ada dengan melakukan larangan Allah dan Rasulullah atau meninggalkan suruhan Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Perbuatan tersebut memberi kesan kepada kehidupan seseorang dalam akidah, syariat ataupun akhlak. Saya bagi contoh, antara perbuatan maksiat ialah berbuat bid'ah. Ini kerana Allah telah melarang bid'ah. Rasulullah telah melarang bid'ah. Namun, sebahagian umat Islam terus mencipta dan atau mengamalkan bid'ah. Maka mencipta dan mengamalkan bid'ah termasuklah perbuatan maksiat. Di sini saya yakin para pencinta bid'ah akan mula berbicara tentang definisi bid'ah, bahawa ia terbahagi kepada hasanah dan dolalah dan sebagainya dan sebagainya. Semua itu saya telah jelaskan dalam video-video sebelum ini dan saya telah jawab pendustaan yang dilakukan oleh sebahagian agamawan masa kini terhadap kata-kata ulama sebelum ini ya. Sila semak video-video sebelum ini sebelum hendak menulis komen bagi membantah perkara yang berkaitan dengan definisi bid'ah ini ya. Baik. Penjelasan kedua, jika disemak posting saya bertanya tentang konsert selawat dan bukannya selawat. Ramai yang entah kenapa tidak faham perbezaan antara dua ini, lalu mereka marah, bertanya apakah salahnya dengan berselawat. Malah ada yang menulis komen dengan mengemukakan hadis-hadis tentang keutamaan berselawat. Yang menghairankan, ada juga yang berbicara tentang hukum sambutan maulid. Fokus. Konsert. Saya sebut konsert ya. Halo, knock. Kemudian dalam posting yang sama itu, di perenggan kedua saya menulis lagi, menjadikan ibadah selawat sebagai hiburan. Namun mereka masih tidak dapat menangkapnya, lalu menyangka saya menolak amalan berselawat. Baik, apakah maksud konsert? Kamus Dewan menjelaskan konsert sebagai persembahan muzik oleh penyanyi atau pemain muzik di hadapan penonton. Maka apabila saya bertanyakan konsert selawat, yang saya maksudkan ialah satu persembahan di mana seorang atau beberapa orang yang berpakaian agama yang menyanyi-nyanyikan selawat secara kuat, baik diiringi dengan muzik atau tidak. Kemudian nyanyian selawat itu ada yang diikuti oleh para penonton dan ada yang tidak. Justru saya bukan bertanya tentang selawat, sebaliknya bertanya tentang konsert selawat.
Saya juga bertanya tentang menjadikan selawat sebagai bahan hiburan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa selawat adalah ibadah. Ia merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 56 surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menganjurkan dan menerangkan keutamaan berselawat. Selawat juga adalah satu bentuk doa, maka sebagaimana doa-doa yang lain, hendaklah ia dilakukan secara perlahan lagi bersendirian. Sila rujuk ayat 55 dan 56 surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Dan berdasarkan dua ayat yang sama ini juga, yang ini doa dilakukan dengan perasaan takut dan berharap, bukan bergembira sebagai satu bentuk hiburan. Apabila selawat dijadikan sebagai bahan hiburan dan nyanyian, diiringi dengan alat muzik dan dibaca dilantunkan secara kuat, malah dengan bantuan mikrofon dan alat pembesar suara, maka menjadilah ia satu bid'ah dalam urusan ibadah. Bahkan ia adalah satu usaha untuk mengikuti jejak langkah kaum Kristian yang menjadikan ibadah zikir dan doa mereka dalam bentuk nyanyian dan bermuzik, sebagaimana yang dilakukan di sebahagian gereja mereka. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, para penganjur konsert selawat tahu bahawa jika mereka menggunakan nama konsert, ramai yang akan membantahnya. Lalu mereka guna nama yang lebih Islamik, seperti majlis selawat, atau disebut nama sesuatu bandar atau negeri berselawat. Contohnya sekian-sekian bandar berselawat, atau sekian-sekian negeri berselawat. Rakaman-rakaman majlis selawat ini banyak tersebar di media sosial. Apapun nama yang diberi, apapun nama yang digunakan, jika dalamnya ibadah selawat dijadikan bahan nyanyian, dilaungkan secara kuat, mungkin ada mungkin tiada iringan alat muzik, maka samalah ia dengan konsert selawat. Nama berbeza tetapi intipatinya sama. Di sini mungkin ada yang berkata, ini perkara khilaf. Baiklah, saya minta yang berkata sedemikian kemukakan kenyataan daripada mana-mana mazhab yang empat bahawa ibadah selawat boleh dilaksanakan secara konsert atau majlis nyanyian beramai-ramai. Para penonton yang dirahmati Allah, ketahuilah khilaf atau tidak. Khilaf. Khilaf tidak dikatakan khilaf. Okey, khilaf tidak dikatakan khilaf jika yang membolehkannya ialah para agamawan tanah air yang menganjurkannya. Tetapi dikatakan khilaf apabila dikemukakan dalil dan hujah oleh para ulama yang diiktiraf oleh umat Islam, seperti Imam An-Nawawi bagi mazhab Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Qudamah bagi mazhab Hambali, Imam Al-Sarkashi bagi mazhab Hanafi dan sebagainya, ya. Adapun hujah kami, maka ketiadaan riwayat yang menerangkan para sahabat dan generasi imam, para imam generasi salafus soleh, semoga Allah merahmati mereka semua, yang menyanyikan selawat ke atas Rasulullah sebagaimana konsert selawat atau majlis selawat masa kini, merupakan hujah bahawa melakukan sedemikian pada masa kini adalah satu bid'ah, ya. Sebab tidak ada riwayat bahawa para sahabat Rasulullah, of course tak ada nak menyanyikan. Para sahabat ke tabi'in, tabi'in, para imam salafus soleh, tak ada riwayat bahawa mereka menganjurkan satu majlis menyanyikan selawat beramai-ramai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka lah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman mereka Islam baru nak berkembang dan mereka sendiri tercari-cari satu sarana yang dapat menarik orang ramai ke arah mencintai Rasulullah, ke arah berselawat kepada Rasulullah. Namun mereka mengetahui selawat ini adalah satu ibadah, maka mereka tidak melakukannya dalam bentuk konsert, nyanyian ataupun apa-apa bentuk hiburan, ya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya minta anda berhenti dan berfikir sejenak. Sedar atau tidak anda telah diperdaya oleh para penganjur majlis selawat? Cuba fikirkan apakah beza antara majlis selawat dan konsert selawat? Sama je kan?
Cuba fikirkan apakah beza antara konsert selawat dan konsert artis-artis lain, baik dari tanah air atau jemputan luar negara. Bukankah semuanya memiliki asas yang sama, yang ini berhibur? Bukankah peranan artis ialah untuk menghibur? Ya, lirik lagu berbeza dan irama berbeza, tetapi ia tetap satu hiburan. Maka sejak bila ibadah selawat ditukar menjadi hiburan selawat, konsert selawat, majlis selawat, nyanyian selawat telah menjadi satu kebiasaan bagi sebahagian pihak, sehingga mereka menganggap ia adalah satu kebaikan, satu amal soleh, bahkan mungkin sebahagian daripada agama, sehingga orang yang menegurnya dianggap salah. Demikianlah ciri-ciri bid'ah. Ia lahir secara kecil-kecilan, kemudian bertahap-tahap ia membesar dan merebak, sehingga ke satu tahap umat menganggap ia sebahagian daripada agama. Dan orang yang menegurnya, orang yang cuba membetulnya, dikritik dengan pelbagai kritikan. Penjelasan ketiga, apabila bertanya tentang konsep selawat, saya menyebut bahawa antara lain ia berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah. Maka agak ramai yang membalas dengan berkata tiada batasannya untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini saya bawakan dalilnya, yakni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari, ya, hadis nombor 3189, atau penomoran lain hadis nombor 3445, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Maksudnya, janganlah berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasrani, yang ini Kristian, berlebih-lebihan memuji Nabi Isa ibnu Maryam. Ini kerana sesungguhnya aku tidak lain adalah hambanya, maka berkatalah hamba Allah dan Rasulnya ataupun pesuruhnya. Berdasarkan hadis ini jelas bahawa sebahagian yang menyokong konsert selawat tidak tahu bahawa di sana terdapat larangan daripada berlebih-lebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, ada beberapa yang tahu tentang hadis ini, akan tetapi mereka mentakwilkannya sebagai larangan daripada mempertuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata boleh memuji Rasulullah sebanyak mana pun, setinggi mana pun, asalkan tidak mempertuhankan Rasulullah. Baik, ada dua kesalahan terhadap takwilan mereka itu. Kesalahan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda umpama jangan mempertuhankan aku sebagaimana kaum Nasrani mempertuhankan Nabi Isa ibni Maryam. Sebaliknya, yang baginda sabda ialah jangan berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi puji, ya, bukan mempertuhankan. Kesalahan kedua, baginda memberi fokus kepada aspek pujian kerana jika dikaji sejarah kaum Nasrani, mereka bermula dengan berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihi salam. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, maka pujian tersebut lama-kelamaan menatijahkan kepada menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup semua jalan dan pintu ke arah ini dengan melarang, dengan daripada awal lagi, melarang berlebih-lebihan daripada memuji baginda. Kemudian saya mendapat satu soalan yang bagus, iaitu apakah batasan atau ukuran untuk kita katakan ia adalah satu berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata jawapannya boleh dirujuk kepada hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis nombor 12551 dengan sanad yang dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya. Ayuh sama-sama kita baca, ya. Ia daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, anna rajulan qala
Ya Muhammad, Ya Sayyidina, wa ibna Sayyidina, wa khairana, wa ibna khairana. Okey, jadi Anas bin Malik berkata bahawa seorang lelaki berkata, wahai Muhammad, wahai Sayyidina, dan wahai putera Sayyidina, orang yang terbaik di antara kami, dan putera orang yang terbaik di antara kami. Okey, itu je yang disebut. Okey, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dengan bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, alaikum bitaqwakum, la yastahwiyannakumus syaitanu, ana Muhammadu ibnu Abdillah, Abdullahi wa rasuluhu, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalanillah. Maksudnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai manusia, aku mengingatkan kalian, alaikum, aku mengingatkan kalian untuk bertakwa. Janganlah sehingga kalian terikut-ikut dengan syaitan. Saya Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah, baginda siap bersumpah ya, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalanillah. Demi Allah, aku tidak menyukai kalian mengangkatku lebih tinggi daripada kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Baik, jika kita teliti hadis yang baru sama-sama kita baca ni, lelaki tersebut hanya memuji Rasulullah secara sederhana, tidak berlebih-lebihan. Namun meskipun dengan pujian yang sederhana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Bahkan baginda amat tidak menyukainya sehingga bersumpah, demi Allah, aku tidak menyukai kalian, sebagaimana yang kita baca tadi ya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya selawat itu sendiri adalah pujian dan penghormatan yang terbaik ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang disukai oleh Rasulullah, inilah yang diwahyukan oleh Allah, dan inilah lafaz yang apabila kita baca, kita mendapat fadilat-fadilat yang dijanjikan dalam hadis-hadis. Hadis-hadis tentang keutamaan selawat itu, ia adalah apabila kita berselawat sebagaimana yang Allah ajar, sebagaimana yang Rasulullah ajar. Sesiapa yang faham tentang selawat ni, dia tidak akan menambah puji-pujian yang lain ke atas selawat tersebut. Apabila dia menambah pujian, dia hanya syok sendiri. Kenapa saya berkata sedemikian? Ini kerana apabila seseorang itu mencintai seseorang lain, dia akan buktikan kecintaan itu dengan melakukan apa yang disukai oleh orang itu, bukan apa yang disukai oleh dirinya sendiri. Jadi Rasulullah SAW suka kita hanya berselawat kepada baginda dan panggil baginda dengan nama Rasulullah atau Nabi. Baginda tak suka yang lebih-lebih. Bila seseorang tu puji lebih-lebih, dia bukannya cinta Rasulullah, tapi dia cinta diri dia sendiri, dia buat apa yang dia syok sendiri saja. Okey, jadi ini satu perkara penting ya. Sama dalam kehidupan ni, if you love someone, you prove that love by doing or giving him or her what she likes, not what you like. Kan? If you give that person what you like, and then you say, this is proof I love you. No, you actually love yourself. Sama juga, kalau seseorang itu mencintai Rasulullah, dia buat apa yang Rasulullah suka. Bukan apa yang dia suka, bukan apa yang Tok Syekh dia suka, bukan apa yang Tok Guru dia suka. Bila dia buat apa yang dia suka, Tok Syekh dia, Tok Guru suka, dia sebenarnya mencintai dirinya, mencintai individu-individu lain, dan bukannya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun lisannya sebut sayanglah, cintalah gitu ini, tapi sebenarnya cinta kepada diri sendiri sahaja. Kembali merujuk kepada hadis-hadis yang kita baca tadi, Rasulullah melarang daripada berlebihan memuji baginda. Apabila seseorang itu tetap berlebihan memuji baginda, maka menjadilah dia orang yang melanggar larangan Rasulullah. Nak ulang kaji ke erti maksiat yang saya kemukakan dalam penjelasan pertama tadi? Penjelasan pertama tu dari laman web JAKIM, link saya bagi dalam kotak description ya. Okey, penjelasan keempat. Dalam posting saya itu, saya bertanya tentang konsert selawat yang berkemungkinan. Saya ulangi, berkemungkinan adanya lirik yang berdoa terus
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap soalan ini ada yang menjawab bahawa boleh berdoa terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalkan dengan keyakinan yang akan memakbulkannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada beberapa orang yang menjawab seperti ini, maka ia mengisyaratkan dalam konsert-konsert selawat itu memang terdapat lirik yang meminta terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pada awalnya berkata kemungkinan, lalu apabila ada yang menjawab, boleh apa? It's okay. Asalkan dengan keyakinan Allah yang makbulkan. Asalkan dengan keyakinan mudarat atau manfaat itu adalah daripada Allah. Berarti dalam konsert-konsert selawat tu adalah tu. Sebagai orang dia tak faham bahasa Arab, lalu dia tak tahu benda tu. Bagi orang yang faham dan dia dengar betul-betul, ini dah lain macam dah ni. Okey, baik. Saya berkata, seandainya itulah alasan mereka yang ini boleh berdoa pada Rasulullah dengan keyakinan yang memakbulkannya ialah Allah, maka bolehlah berdoa kepada patung, kepada salib, kepada pokok atau apa-apa lain asalkan hati meyakini Allah yang makbulkan. Ini satu keyakinan yang batil lagi bid'ah. Ini adalah bid'ah dari aspek akidah. Ingat ya, bid'ah ada dari sudut ibadah, ada juga dari sudut akidah. Ini adalah bid'ah dari sudut akidah. Yang ini berdoa kepada sesuatu lain, berdoa kepada makhluk tetapi dengan keyakinan kononnya Allah yang makbulkan. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh, hati, lisan, perbuatan adalah selari. Apabila dibezakan, yang ini hati meyakini satu perkara, tetapi lisan dan perbuatan pula melakukan apa yang bertentangan dengan hati, maka itu bukanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti bila ke lapangan cuba semak ciri-ciri akidah Murji'ah ya. Bila saya kata selari, yakni maksudnya bila hati ni meyakini Allah yang makbulkan, lisan akan berdoa kepada Allah, tangan ataupun badan akan berdoa kepada Allah. Tetapi apabila kononnya hati ni meyakini Allah yang makbulkan, tapi lisan berdoa kepada makhluk, perbuatan fizikal pergi ke kubur makhluk. Jadi ini ada contradiction. Kan? Jadi ini bukanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, tetapi akidah yang lain daripada itu ya. Baik, penjelasan kelima. Merujuk kepada konsep baru-baru ini, sekumpulan umat Islam yang menganggap diri mereka adalah orang agama bermudah-mudahan menuduh mereka yang menghadiri konsert tersebut sebagai bermaksiat. Maka saya sengaja bertanyakan soalan, apakah konsert selawat itu maksiat atau tidak? Sungguh mereka tersentap dengan soalan itu, lalu terus melatah, melenting dan marah. Ini kerana sebagai orang agama, mereka telah meletakkan diri mereka di satu tahap bahawa istilah maksiat tidak akan kena kepada mereka atau ke atas apa yang mereka amalkan. Istilah maksiat hanyalah untuk orang-orang yang kurang agamanya, yang berjudi, yang minum arak, berzina, tidak solat, tidak puasa dan sebagainya, termasuklah yang menghadiri konsert. Namun, orang beragama ni bukanlah berilmu sangat. Sebab itu, apabila saya bertanya tentang konsert selawat, mereka tidak dapat menjawab soalan saya secara ilmiah dan tenang. Bahkan diserang rabun mata sehingga tak nampak apa yang sebenarnya saya tulis. Saya tanya konsert, mereka ingat selawat yang biasa. Ataupun sampai-sampai ada yang berkata, berbincang tentang maulid ini khilaf. Siapa bincang tentang maulid kan? Seterusnya mereka melenting kemarahan dengan pelbagai perkataan dan ayat yang buruk yang sebenarnya tidak lain menunjukkan betapa konsert selawat gagal membawa mereka kepada akhlak yang diajar oleh insan yang mereka selawatkan itu. Penjelasan keenam, antaranya ada yang berkata amatlah salah apabila membandingkan antara konsert artis tempatan atau artis luar negara dengan konsert selawat. Saya berkata ia salah jika dibandingkan secara bersama atau apa yang disebut dalam bahasa Inggeris comparing apples to apples. Padahal konsert artis-artis yang berpakaian artis ada kemaksiatannya yang tersendiri. Konsert artis-artis yang berpakaian agama ada kemaksiatannya yang tersendiri sebagaimana yang telah saya jelaskan.
Ringkasnya, jenis kemaksiatan itu berbeza-beza walaupun ia sama-sama disebut sebagai konsert. Jadi ini yang saya memang tak tahu kenapa mereka ni tak boleh faham. Why you compare exactly the same? Tak. Konsert yang itu tu ada aspek-aspeknya yang kita kata salah atau maksiat. Konsert selawat pun ada aspek-aspek yang berbeza, yang lain, yang merupakan maksiat. Why you compare exactly the same? Where is your brain, man? Penjelasan ketujuh. Orang yang menghadiri konsert oleh artis tempatan atau luar negara, kemungkinan untuk mereka bertaubat sehingga tidak lagi pergi adalah tinggi. Ini kerana tiada siapa yang mengatakan konsert-konsert tersebut adalah satu amal soleh atau kebaikan. Namun, orang yang menghadiri konsert selawat yang telah diindahkan dengan nama majlis selawat, kemungkinan untuk mereka bertaubat adalah rendah. Ini kerana mereka beranggapan ia adalah satu kebaikan, satu amal soleh atau benda baik. Apa salahnya? Baik, demikianlah 7 penjelasan saya. Moga-moga Allah memelihara kita daripada semua jenis maksiat, khasnya maksiat yang telah dibungkus dengan nama agama oleh orang agama. Baik, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.